Sebab kedua, tuan-tuan, kenapa? Kerana selama hari ini, saudara, bila dia berkuasa 22 tahun, dia meletakkan kroni-kroni dia di tempat yang strategik. Dia bagi kroni-kroni dia, tuan-tuan, dengan projek-projek jangka panjang yang cukup boleh dianggap sebagai lombok emas. Saya ambil contoh, saudara. Kenapa Mahathir begitu marah dengan Datuk Seri Najib? Salah satu sebabnya bila ditubuhkan 1MDB. Apa yang 1MDB buat? Saudara, 1MDB melalui Edra Energy, tuan-tuan, telah pun mengambil alih 2 syarikat. Syarikat apa? Syarikat milik pada kroni Dr. Mahathir, iaitu Tanjung Holding, Tanjung Energy Holding, yang dimiliki oleh Ananda Krishnan, tuan-tuan. Dan dia juga ambil alih syarikat yang dimiliki oleh Genting Sanyet, 2 IPP. Sebenarnya ada 4 IPP. Satu lagi Malakoff, dimiliki oleh Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dan satu lagi ialah YTL. Tetapi tuan-tuan, walaupun kita nak beli 4-4 supaya penjanaan kuasa elektrik negara separuh oleh 1MDB. 1MDB ni, tuan-tuan, 100% milik kerajaan. Bila milik kerajaan dia buat untung, maka keuntungan itu dapat pada kerajaan. Kerajaan agihkan balik pada rakyat. Betul tak betul? Maka saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, walaupun Datuk Seri Najib baru dapat 2 syarikat diambil alih oleh Edra Energy ataupun oleh 1MDB, tetapi saudara, kita telah menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara. Apa kesannya? Kerana harga yang diberikan oleh Edra Energy ni, tuan-tuan, menyebabkan kroni-kroni Tun Dr. Mahathir tak dapat nak lawan. Edra Energy memberikan harga 9 sen lebih murah daripada 4 kroni Tun Dr. Mahathir ini. Itu sebab dia memenangi, tuan-tuan, tender. Saudara, apa jadi kepada syarikat yang dimiliki oleh YTL? YTL, walaupun dia ada penjanaan kuasa elektrik, kita suruh dia jual kepada 1MDB, dia tak nak jual. Akhirnya dia ada besi buruk je, tuan-tuan. Bila dia ada besi buruk, dia mengadu pada siapa, tuan-tuan? Dia mengadu pada Mahathir. Saudara, dia mengadu pada Mahathir, menyebabkan Mahathir makin marah pada Datuk Seri Najib dan memulakan serangan bermula pada tahun 2015. Sebenarnya kes 1MDB ni, tuan-tuan, dah masuk PAC tahun 2013 lagi. Saudara, fitnah tentang 1MDB ni dah dimulakan oleh Tony Puak, sudah dimulakan oleh Rafizi Ramli. Tapi ada kesan tak? Tak ada. Tak ada. Tetapi bila seorang Perdana Menteri yang 22 tahun jadi Presiden UMNO, jadi Perdana Menteri, bila dia ulang balik fitnah daripada pembangkang, tuan-tuan, ada yang terpedaya, ada yang terpercaya. Dan ini, saudara, fitnah-fitnah ini telah menyebabkan kita tewas pada pilihan raya umum yang ke-14, iaitu pada tanggal 9 Mei 2018. Tuan-tuan, bila dia nak jatuhkan kita, mereka gunakan 1MDB, mereka gunakan GST. Datin Sri Rosmah sendiri, tuan-tuan, menjadi mangsa. Pelbagai fitnah dilontarkan. Tiba-tiba, tuan-tuan, bila mereka menang, saudara, peringkat awal, mereka langsung pun tak sentuh. Mereka langsung pun tak sentuh keluarga Datuk Seri Najib, tuan-tuan. Hanya selepas sebulan, tuan-tuan, bila mana dilihat Datuk Seri Najib sudah mula melawan, saudara, kita lihat satu persatu kes mahkamah dibuka ke atas kepimpinan kita, tuan-tuan. Saudara, bila mereka memerintah bagi memastikan pendakwaan dilakukan ke atas Datuk Seri Najib dengan bukti yang cukup lemah, dengan fakta-fakta yang terlaut, maka apa yang mereka perlu buat? Pertama sekali, saudara, mereka telah mengangkat Peguam Negara, Peguam kepada Lim Guan Eng, diangkat menjadi Peguam Negara. Tidak lain, tidak bukan Tommy Thomas. Sebab apa? Bila dilantik peguam yang juga merupakan peguam kepada Ketua Komunis Malaya ini, tuan-tuan,
maka sudah pastinya dengan kuasa yang ada pada peguam negara, 3 kuasa paling besar. Pertama, dia boleh dakwa siapa saja yang dia suka. Ada kes ke, tak ada kes ke, ada bukti ke, tak ada bukti, dia boleh dakwa dulu. Seperti mana yang kita dengar sebelum ni. Dakwa dulu, siasat kemudian. Kedua, tuan-tuan, dia ada kuasa untuk menggugurkan mana-mana kes yang dia mahu. Itu sebabnya kita lihat bila Pakatan Harapan memerintah, 18 pemimpin daripada Barisan Nasional telah dihadapkan ke muka pengadilan. Dan sebaliknya, tuan-tuan, ada lebih kurang 15 pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan telah digugurkan kes dia. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kuasa yang ada kepada pemimpin yang bernama peguam negara ni, tuan-tuan, ialah kuasa untuk menghadapkan mana-mana yang di Pertuan Negeri dan juga sultan-sultan, termasuk yang di Pertuan Agong, tuan-tuan, di Mahkamah Khas. Ini 3 kuasa. Itu sebabnya perkara pertama yang dia orang buat, dia tukar peguam negara. Saudara, dia arahkan supaya dipecat Tan Sri Apandi Ali, digantikan dengan Tommy Thomas. Kedua, apa dia buat? Kedua, saudara, dia lantik seorang hakim yang pro DAP, Tan Sri Richard Malanjut. Tuan-tuan, itu sebabnya bila mana Lim Guan Eng dihadapkan ke muka pengadilan, dia ada 60 saksi pihak pendakwaan, 25 dah dipanggil, tinggal lagi 35. Bila ditukar Tan Sri Richard Malanjut menjadi ketua hakim negara, tiba-tiba Hakim Datuk Hadariah, tuan-tuan, telah pun memutuskan atas permintaan peguam negara, meminta supaya kes Lim Guan Eng digugurkan. Lim Guan Eng, tuan-tuan, peguam negara minta supaya hanya dibebaskan tapi tak dilepaskan. Tapi apa yang Datuk Hakim Hadariah buat, tuan-tuan, dia telah lepaskan dan bebaskan. Maknanya lepas ni kalau kita nak tuduh balik Lim Guan Eng, kita tak boleh tuduh atas kesalahan yang sama. Macam saudara Hisham cakap depan ni nak hadapkan, kena buat penyesuaian. Kena fakta pun kena beza, baru boleh kita dakwa balik Lim Guan Eng ini, tuan-tuan. Saudara Muhsin Latif telah membuat semakan ke atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah ni, tuan-tuan. Pada hari semakan kehakiman nak dilakukan ke atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah, hakim yang ditugaskan pada pagi tersebut ialah Hakim Datuk Abdul Karim. Tuan-tuan tahu apa jadi? Tiba-tiba arahan daripada Tan Sri Richard Malanjut, seorang ketua hakim negara yang kita tahu selepas dia pencen, dia terus naik satu pentas dengan DAP di Sabah. Tuan-tuan tahu, tiba-tiba pagi itu nak membicarakan, nak menyemak semula keputusan Hakim Datuk Hadariah ini, tuan-tuan. Tiba-tiba Hakim Datuk Hadariah telah ditukarkan menggantikan Hakim Datuk Abdul Karim ni, tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya Hakim Datuk Hadariah mendengar semakan keputusan yang dia sendiri buat. Itu sebab saya tak pernah takut nak kata bahawa di bawah pemerintahan Pakatan Harapan, undang-undang Malaysia ini sudah bertukar menjadi law of the undang-undang rimba.